Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4. Hari ini bersama Cikgu Farah dalam subjek Bahasa Melayu dalam tajuk Kelasku Inspirasiku. Kita masih berada dalam tema yang kedua iaitu kesihatan dan kebersihan. Cikgu harap semuanya sudah bersedia ya. Tentu kamu sudah tidak sabar lagi untuk kembali ke sekolah pada minggu hadapan, bukan? Ya, kamu akan kembali ke sekolah dan belajar di dalam kelas masing-masing. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pada halaman 34 tentang kelasku inspirasiku. Adakah kelas kamu akan menjadi inspirasi kamu? Kita lihat sama-sama pada topik pada hari ini. Jom murid-murid. Baiklah murid-murid, sebelum kita ke tajuk kita pada hari ini, cikgu hendak kamu lihat iaitu standard kandungan dan standard pembelajarannya. Standard kandungannya adalah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan gulungan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajarannya adalah 5.1.2 iaitu memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif mengikut konteks dan menulis karangan surat tidak rasmi. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan mengenal pasti dan menggunakan apakah kata kerja aktif transitif, dan kamu juga akan menulis karangan surat tidak rasmi. Baiklah murid-murid, kata kerja aktif tak transitif ada dua iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Contohnya, adik berdiri di tepi pintu. Okey, ini adalah pelengkap, berpelengkap. Dan yang kedua ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Okey, maksudnya contoh, semua murid bangun. Okey, di bahagian belakangnya tidak ada apa-apa pelengkap. Okey. Boleh murid-murid? Yang pertama adalah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Okey. Dan yang keduanya adalah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Seterusnya, mari kita lihat situasinya. Hadif menulis sepucuk surat kepada rakannya untuk menceritakan perihal kelasnya. Okey, Hadif telah menulis sepucuk surat kepada rakannya untuk menceritakan keadaan kelasnya. Okey, di sebelah sini adalah contoh kata kerja aktif tak transitif. Okey, yang pertama cikgu dah labelkan siap-siap, iaitu yang pertama berpesan, bertugas, yang ketiga berehat, yang keempat bersin, kelima berharap, keenam bercerita, ketujuh bertemu dan juga 8 ialah berpandukan. Jadi kesemua ini adalah kata kerja aktif tak transitif. Okey, baiklah, sebelum tu kita akan tengok dulu apakah yang terkandung dalam surat kiriman tidak rasmi kepada rakan Hadif. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama surat kiriman tidak rasmi kepada rakan Hadif. Yang pertama, di sebelah kanan terdapat alamat, nama, alamat dan juga tarikh. Hadif bin Husin, 14, Taman Impian, 81,200, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, 20 Mac 2021. Menemui sahabatku Anding yang berada di Sarawak. Saudara, apa kabar? Diharapkan saudara dan keluarga sihat selalu. Saya dan keluarga sihat-sihat saja di sini.
Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk tentang kelas saya. Kelas saya telah dipilih sebagai kelas terbersih untuk bulan ketiga berturut-turut. Semuanya berkat kesungguhan murid-murid yang untuk membersihkan kelas. Okey, baiklah murid-murid, daripada ayat yang telah kamu baca tadi, cuba kamu lihat di sebelah ini, yang cikgu telah labelkan. Apakah jawapan bagi, apakah kata kerja yang sesuai untuk kita masukkan ke dalam ruangan ini? Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Adakah berpesan, bertugas, berehat, bersin, berharap, bercerita, bertemu dan berpandukan? Okey, murid-murid, siapa yang boleh bagi jawapan? Okey, baiklah Ahmad. Okey, kamu bagi jawapan adalah bercerita. Okey, bagus. Okey, jadi kita boleh terus tuliskan di sini adalah nombor 6. Jadi nombor 6-nya adalah bercerita. Okey, seterusnya murid-murid. Semuanya berkat kesungguhan murid-murid yang kita lihat berpesan, bertugas, berehat, bersin, berharap, bertemu dan berpandukan. Jadi atas berkat kesungguhan murid-murid yang apa? Okey, yang jawapannya adalah yang bertugas untuk membersihkan kelas. Jadi murid-murid yang bertugas untuk membersihkan kelas. Okey. Jadi nombor 2 dan nombor 6 telah kita gunakan. Jadi dah boleh padam. Dah boleh potong. Okey. Mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Seterusnya murid-murid, mari kita baca ayat seterusnya. Setiap hari, guru bertugas akan memeriksa kelas kami. Markah diberikan kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kami akan segera membersihkan kelas selepas. Okey, baiklah murid. Okey, cuba kamu lihat jawapan di sebelahnya ini. Okey, markah diberikan. Okey, adakah berpesan, berehat, bersin, berharap, bertemu dan juga berpandukan? Okey, siapa yang tahu jawapannya? Okey, baiklah Siti, jawapan kamu apa? Okey, markah diberikan. Okey, kriteria ni maksudnya ada aspek-aspek yang telah ditetapkan lah. Okey. Jadi jawapannya adalah berpandukan kriteria yang ditetapkan. Jadi kamu terus tulis di sini, labelkan dengan nombor 8 iaitu berpandukan. Okey, seterusnya murid-murid, oleh sebab itu kami akan segera membersihkan kelas selepas. Okey, yang ni dah pakai. Okey, berpesan, berehat, bersin, berharap, bertemu. Okey, kami akan segera membersihkan kelas selepas berehat. Okey, tuliskan jawapannya di sini. Okey, seterusnya mari kita baca perenggan. Perenggan yang seterusnya, guru
kelas saya selalu supaya kami sentiasa menjaga kebersihan. Tempat yang berhabuk menyebabkan kita, untuk mengelakkannya, kami sentiasa mengelak tingkap. Kita tengok yang pertama ni. Guru kelas saya selalu adakah berpesan, bersin, berharap dan juga bertemu. Guru kelas saya selalu, apa jawapannya? Mestilah guru kelas kamu selalu berpesan. Boleh potongkan siap-siap dan tuliskan nombor 1. Supaya kami sentiasa menjaga kebersihan. Tempat yang berhabuk menyebabkan kita, bila berhabuk, kita menyebabkan kita akan, betul jawapan kamu, iaitu bersin. Jadi, terus tulis nombor 4 di sini. Untuk mengelakkannya, kami sentiasa mengelak tingkap. Barulah habuk-habuk tu tiada. Baiklah murid-murid. Seterusnya, mari kita baca perenggan terakhir. Akhir kata, saya agar saudara dapat menceritakan aspek kebersihan di sekolah saudara. Semoga kita akan lagi dalam warkah seterusnya. Tengok jawapannya. Akhir kata. Yang mana lagi yang belum kita guna? Akhir kata saya. Mestilah macam cikgu selalu pesan dalam kelas, di akhir surat ataupun karangan kita mestilah ada harapan. Iaitu saya berharap. Ini nombor 5. Berharap agar saudara dapat menceritakan aspek kebersihan di sekolah saudara. Aspek ni sama macam kriteria tadi. Semoga kita akan, murid-murid? Jawapan yang terakhir yang belum kita guna lagi ialah bertemu. Bertemu lagi dalam warkah seterusnya. Sekian, terima kasih. Sahabatmu Hadif. Jadi dah selesai kita mengisi ataupun melengkapkan surat kiriman tidak rasmi kita. Jawapannya 1 hingga 8 telah kita labelkan dalam setiap tempat kosong. Mudah bukan? Lepas ini kamu haruslah menggunakan panduan yang telah cikgu berikan. Sebelum kita menamatkan sesi pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apakah nilai murni yang terdapat dalam topik pada hari ini. Yang pertama, kita haruslah bertanggungjawab dalam menjalankan amanah ataupun tugas yang diberikan kepada kita. Cikgu dah tugaskan awak untuk membersihkan kelas, mengelak tingkap, menyapu sampah dan membuang sampah ke dalam tong ataupun bermacam-macam lagi lah. Kita haruslah bertanggungjawab. Mesti bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan. Barulah cikgu akan percaya dan kamu juga akan dapat lihat kelas kamu bersih dan kamu juga akan selesa untuk belajar di dalam kelas kamu. Baiklah murid, yang keduanya adalah kita mestilah bekerjasama dalam membersihkan kelas bersama-sama. Supaya kelas kita dapat mengekalkan kebersihan itu secara konsisten. Kalau tanpa kerjasama, awak jaga kebersihan kelas hanya beberapa hari saja.
Tapi sekiranya kita bekerjasama bersama rakan-rakan kita, kebersihan itu akan kekal sehingga hujung tahun ataupun pada setiap harilah. Okey. Bekerjasama ni maksudnya kita bergotong royong membersihkan kelas. Jadi ada 2 nilai murni yang cikgu tuliskan di sini. Okay, cikgu harap kamu dapat memahami topik pada hari ini. Baiklah murid-murid, cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di dalam kelas kita di sekolah. Okay, semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan juga jangan lupa siapkan kerja sekolah cikgu pada hari ini. Okey, jangan lupa buat dalam buku tulis kamu. Okey, sekian. Terima kasih.